Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Selama hampir 2 minggu saya musafir ke UUM. Pergi pagi, balik waktu ni lah. Kenapa pergi? Sebab saya masuk kursus sebagai trainer halal. Maksud dia, masuk kursus, masuk periksa supaya layak untuk menilai perniagaan halal ataupun tidak halal. Bermula 19 hari bulan, tamat 29 hari bulan. Jadi saya main malam ni daripada UUM. Kemarin saya pergi kursus juga dekat Dengkil, tahu Dengkil? Selangor kat sana. Selangor. Jadi saya dah semayang dah, ambil hadiah Allah Ta'ala bagi, jamak dan juga qasar. Sekejap kita akan tengok kitab nah. Baik. Seorang suami yang punya 4 isteri, dia cerai seorang isteri, boleh kahwin tak seorang lagi? Boleh tak? Isteri dia 4, dia cerai 1, boleh nikah seorang lagi tak? Jawapan dia tak sah. Sebab isteri yang diceraikan, dia ada iddah. Kena tunggu 3 kali suci. Habis iddah, standard dia 3 bulan, baru boleh menikah lain. Baik, soalan yang kedua. Tuan-tuan rata-ratanya 1 isteri kan? Biasa tak? 1. Cerai seorang isteri, boleh menikah pula tak? Kan kota ada 3 lagi kan? Bini 1, cerai hak 1 tu, boleh nikah pula tak? Boleh nikah pula tak? Boleh tak? Boleh. Tapi kena bayar denda 1,000. Sebab tuan-tuan telah punya 2 isteri. Isteri tadi cerai dah, tinggal 1 dah. Hak cerai tu dah tak habis lagi. Maka poligami tanpa izin mahkamah, kena bayar 1,000. Susah tak hukum? Tu yang kata kena mengaji tu. Baik. Kalau kita pergi KL, kalau boleh cari kedai orang Islam tak? Nak makan? Kan? Kedai Cina, kedai Melayu, pergi kedai mana? Kedai Melayu. Kedai Cina ada halal jakim. Dia ada sijil halal jakim. Kedai orang Islam, sijil halal jakim tak ada. Nak pergi kedai mana? Orang Islam juga tak masuk kedai Cina. Kedai Melayu tu, kalau jakim mai cek, tak layak dapat sijil halal. Sebab apa tak layak? Garam diambil daripada syarikat yang tidak ada sijil halal. Gula, rempah, tak ada. Tepung, beras, sijil halal tak ada. Bila sijil halal tak ada, automatik kedai itu tak dapat sijil halal.
Tapi ingat, ikan beli kat market tak perlu sijil halal. Sebab ikan tu dia datang daripada laut. Tapi kalau menega buka kedai, buat ayam berempah, pakai ayam tak? Ayam kena sembelih tak? Kena. Ayam tu disembelih di mana? Faham tak? Di Kelang. Kelang tu ada sijil halal tak? Nak dapat sijil halal, JAKIM dia akan turun, mai sebiji van lah. Dia mai. Dia tengok siapa sembelih. Soalan. Ayam tu kena renjatan elektrik tak? Renjat elektrik. Ayam aquarium, kalau kita suar tangan, kadang ada sikit renjatan elektrik. Tapi tak matilah. Ada arus elektrik. Perasan tak? Perasan tak kadang-kadang meja komputer hak besi tu ada arus elektrik. PTS kadang-kadang kita pegang dia tangkap. Printer kan kita sambung dengan USB dia. Kita tarik main laptop kita kan. Kita pergi pegang hujung tu. Ada sikit elektrik. Tapi tak mati ya. Elektrik yang dimasuk dalam ayam, celup kepala ayam, dia naik balik sekejap saja. Berapa ampere? Kalau 3 ampere, ayam tak halal dia makan. Kalau 2 ampere, halal. Siapa cek tu? Setelah dikena rentan elektrik, kena tangkap, sekok, letak. Tengok. Kalau dia sengap, mati. Semua ayam kes yang sama walaupun sembelih, tak halal dia makan. Habis, kalau ayam tu 2 saat tak sembelih, dia jalan bidang lain. Ayam tu kuat. Semua ayam yang di situ sembelih, ikut macam ayam tadi. Ayam tu kena sembelih. Dah sembelih, kena ada orang cek orang tengkok putih tak. Kemudian pastikan dia mati, baru rebus ayam. Kemudian cek pula perut dia buang dulu tak nak rebus. Ya Allah, segala macam cek, lulus baru bagi ayam. Rempah, gula, longkang, lipas, tik cicak, tik lipas. Ada sekok, kedai tutup 14 hari. Agak-agak kedai Melayu, lepas tak? Saya nak tanya, kita kalau pergi kedai makan, kita kata nak masuk dapur boleh, dia bagi tak? Sebab apa dia tak bagi? Sedangkan kedai non-Muslim yang ada sijil halal, bila-bila masa masuk tak apa. Sebab apa? Bila ada sijil halal, JAKIM dah cek, semua patuh. Kalau makanan diproses atas lantai, tak dapat sijil halal. Berapa banyak orang uli torti canai, baju tak pakai. Faham tak? Allah. Jadi nak makan kedai non-Muslim ada sijil halal ke nak makan kedai orang Islam yang tak ada sijil halal? Dia orang Islam, takkan dia nak mohong kot. Dah, bukan masalah mohong. Masalah dia ambil bahan daripada mana. Faham ke tak faham? Faham tak faham? Itu contoh. Kena tak Khairul Amin? Dia buat sambal jutawan dah lah ni. Kita buat sambal tak sedap. Dia buat sambal sedap. Belum dapat sijil halal. Dan kesemua kedai nasi kandang satu Malaysia tak ada sijil halal. Kecuali nasi kandang kayu dengan nasi kandang pelita. Hak pelita tu syarikat Melayu dengan India halal sebab ada sijil halal. Kedai nasi kandang lain kenapa tak ada? Faham tak? Ayat botol ni Al-Wadi ada mesti ni kelulusan jugalah. Yang penting atas tu ada MS1500
2000 sijil halal dia tahun 2009. Dan setiap tahun kena perbarui minta sijil halal. Proses banyak tak? Jadi bila ikut JAKIM ni, teruk nak menega ke mana? Sijil halal hanya bayar yuran RM100 ya. Murah tak? RM100 ya. Boleh menega setahun. Murah tak? Murah. Tapi nak panggil yang JAKIM mai cek kedai, kita takut. Dia cek segala-gala beras halal. Beras tu, beras yang kita makan tu bukan sifat semula jadi dia. Tengok ada beras usang yang orang kecil manis makan. RM7.5 sekilo. 10 kilo RM75. Kita makan beras 10 kilo RM26. Beras kita tu rupa asal dia bukan itu rupa dia. Tapi kenapa nampak lawa? Kerana ada sesuatu yang kelang buat. Tepung. Makan tepung kalau apa? Putih melepak kan? Tepung tu asal bukan putih. Sebab tu tepung yang mahal-mahal, dia kalau tak putih, kalau dia kuning. Sebab apa? Tepung tu tepung yang berkualiti. Faham tak? Dan dikekalkan sifat dia. Orang beli. Kita makan tepung putih melepak sebab tepung tadi telah diputihkan. Faham tak? Bila dah diputihkan, rasa nak makan tak tepung tu? Berasih. Tapi dia buat masuk sekian-sekian supaya dia nampak putih, kita pulun beli. Habis kenapa tak jual rupa sebenar? Tepung kalau rupa sebenar, tepung yang murah, kita tengok kita tak mahu makan. Maka diputihkan dengan alat sekian-sekian, kita lalu nak makan tak? Lalu nak makan tak? Roti canai, orang duk uli roti canai, tebak. Pakai berapa tangan? 2. Tangan kiri pakai tak? Tangan kiri dia buat apa? Dia pakai seorang tangan tak? Tangan kiri itulah dia basuh berak, tangan kiri itulah dia uli tepung. Rasa nak makan tak? Sedap mana? Betul tak? Rupa yang sebenar bukan macam tu tepung dia. Walaupun tepung tu koman, kita beli juga roti canai lah sebiji RM4. Jangan campur roti canai sarang burung lah, kuah banjir lah, itu bukan dia. Nah, contoh. Telur ayam kalau tak basuh tak boleh makan. Sebab telur tu ada najis. Bila kita ketuk dekat kuali, dia pecah tak? Pecah. Bila pecah, dia keluar tak? Dia keluar, dia kena tak kulit luar? Kena. Masuk dalam periuk tak? Masuk. Telur tu najis tak? Ada najis. Telur tu jadi telur najis. Tak boleh makan. Bila nak buat kena nak makan? Kena basuh. Bila basuh, halal. Tapi nak makan, goreng rebus dulu lah. Okey. Kenapa tak basuh? Siap-siap. Kedai-kedai apa tu kelang yang duk hasilkan telur ayam, mereka tak basuh dah telur ayam. Kenapa tak basuh? Kalau basuh, telur ayam tu tak tahan lama. Dia tak tahan lama. Tuan perasan tak? Lampu kereta kita, kalau biar tengah panas, dia jadi kalau apa? Kuning. Ada setengah orang dia buah tinted. Tinted tu dia boleh menyebabkan lampu kereta kita merekah. Sebab lampu kita bila panas, dia nak membesar. Tapi tinted dia duk teratu juga, maka merekah. Sebaiknya kita tak ada leka, kita buat coating. Buat coating,
lampu tahan lama, tapi sebelah lampu RM50. Telur ayam syarikat yang hasil telur ayam mahal, dia basuh dulu. Bila basuh dan dia salut telur ayam yang dah bersih, dia coating telur ayam tu. Bila coating telur ayam jadi mahal. Saya nak tanya, setuju tak isteri kita di rumah kita beli telur ayam mahal? Telur ayam sebiji RM4. Opang, saya lama tak beli telur ayam. Saya makan telur ayam. Saya ni manusia senang bela, tapi kena ada cara lah. Balik rumah, lewat-lewat kadang lapar, saya kata telur goreng pun tak apa. Tapi kena buat dadap. Punca dia di mana anak saya mengaji kat Fatani, dekat-dekat Songkela. Tok guru jamu telur tu sampai kelar saya suka telur jenis macam tu. Telur ayam yang coating tu, kalau sebiji RM1, hak tak coating katalah 6 kupang. Kita beli hak RM1 cerdik. Sebab apa beli hak RM1? Sebab tak kena basuh. Biar beli hak murah, basuh, guna. Kenapa duk beli telur yang dibasuh dah dan coating? Basuh, isunya kita nak cepat, maka tak basuh. Maka kita makan najis. Susah tak nak cari benda halal? Benda halal ni banyak, tapi kita kena carilah. Dan daripada 100 orang yang ada sijil halal, 20 orang Muslim, 80 orang non-Muslim. Non-Muslim sangat nak sijil halal. Sebab muka cahaya nun alif dia tu orang tak apa nak percaya nak makan, maka sijil halal. Sijil halal tu nak dapat, Jakim dia akan main tengok kedai. Kalau kita tengok barang-barang kat kedai hak Jakim, macam roti Gardenia, ada halal Jakim. Faham tak? Nama apa lagi? Tak, Mami. Makan tak budak-budak tu? Kan, koyak ada. Faham tak? Mami. Hak gambar King Kong apa tau makan tu. Ada sijil halal, tapi tak bagus. Allah Ta'ala yang dia suruh ialah halal dan baik. Mami tu kan halal tapi tak baik. Burger ada sijil halal, halal tapi tak baik. Kita nak yang halal saja tak baik ke? Boleh faham tak tu? Tu beberapa perkara yang saya bincang lah. Tuan-tuan pakai tak minyak wangi? Minyak wangi boleh dipakai dalam solat sekalipun ada alkohol. Sebab alkohol ni ada banyak jenis. Alkohol minyak wangi, kalau kita minum, mati. Kedah panggil mampus. Alkohol arak, kalau minum, mabuk. Faham tak? Semua arak adalah alkohol. Tapi tak semua alkohol adalah arak. Faham tak? Alkohol yang arak masuk mata, tak sakit. Macam air Milo masuk dalam mata, asallah sikit. Tapi minyak wangi masuk mata, tak nampak apa. Jenuh basuh. Saya kena dah. Kena dah. Balik daripada rumah lah, nak balik rumah mak mentua, lalu kot Masjid Kelang lama. Orang ramai. Siapa orang mengajak malam ni? Saya telefon Haji Isa. Dia kata, Ustaz lah malam ni. Ha? Saya? Ha? Tangguh ha. Saya balik kampung ni, tapi duduk tepi masjid dah ni. Mai. Saya mayang situ, pakai baju hak lebih kurang di rumah, kain pelekat pun tak serika. Mengajak. Awak yang mengajak? Mengajak je lah. Nak buat macam mana ada orang nak mengaji? Baik, isunya.
Bila nak mengajak dengan tak mandi ni, saya kata kat isteri main minyak wangi dengan kalut pegang anak kecil, saya kata semok minyak wangi. Dia semok minyak wangi, dia punya muncung mai kat mata saya. Tapi dia nak semok kat baju saya. Pup kena mata, tak nampak apa. Saya kata awak buat macam ni. Jadi saya manusia yang mata pernah kena minyak wangi. Memang sakit. Maka minyak wangi kalau ada alkohol, boleh bawa solat. Masa tu ada orang yang menega. Minyak wangi ni alkohol tak ada. Jangan semayang pakai baju ada alkohol. Tak ada masalah apa. Sebab alkohol tu bukan arak. Clear tak clear? Boleh faham tak? Jadi sikit yang saya kongsi, kita mencari benda yang halal tu bab makanan. Tak masuk lagi perkhidmatan. Tak masuk lagi bab kenderaan. Tak masuk lagi bab perbankan. Semua benda-benda halal kita kena mengaji. Kalau tak mengaji, ada tak benda haram masuk dalam perut kita? Ada tak? Ada tak ada? Ke semua kedai tom yam tak ada saja halal. Sedap tak makan? Orang tu dia ramai. Kenapa tak saja makan? Dia guna barang apa? Kedai tom yam guna perisa tak? Perisa ada halal tak? Tulisan siam ceretek. Kita. Dia pakai ayam tak? Ayam ada halal tak? Cuba tanya dah. Mereka utamakan ayam-ayam yang harga dia murah. Hak murah ni kena import. Makan tak ayam bismi? Makan tak ayam Haji Mat Jaya? Sungai Petani. Syarikat ayam Mat Jaya, dia sembelih ayam tahu sehari berapa ekor? Cuba nak pasal berapa ni teka? Sehari berapa ekor? Sehari minimum dia sembelih 17,000 ekor. Kalau nak kena pegang sembelih letih tak? Pegang sembelih letih tak? Dia pegang ayam, tengok sihat, dia cakok dua kaki. Ada setengah syarikat, dia bubuh dalam corong. Kepala ayam saja keluar. Ayam tak boleh kelupak sebab dia dalam corong. Okey, dia bergerak. Dek. Kita sembelih ayam pituk dalam rumput tu tak? Pituk dalam rumput kan, bila dia sengap, baru kita biasanya celok ke buang kulit? Celok ayam. Nak celok tu kena buang perut tu. Ayam tu dia bergerak, ikut rantai dah gerak-gerak. Sembelih. Kemudian cek urat, mati tak mati. Sampai kat kita, mati dah. Tarik, buah layak. Kadang dia masuk layak sekali. Masuk layak, keluar pergi sana. Kan? Biasanya kulit tak buang lah, buang bulu-bulu apa semua. Kemudian lah ni ada ayam yang paha saja. Kaki saja, ni apa dia, dada saja, sayap saja ada tak? Ada. Semalam balik daripada Dengkil, saya telefon Haji Isa Setiausaha. Pukul 2 petang ada di Dengkil lagi. Baru habis kelas faraid. Saya pergi mengaji faraid dengan tokoh faraid nombor 1 Malaysia daripada Manet Terengganu. Dia turun mai saya pergi. Baik, saya kata dengan jalan jam semua. Perasan tak kita bergerak ni? Dia suruh kona depan, kita kona awal. Perasan tak? 3 kali kena. Pernah juga saya dengan sebab itu patah balik 20 km. Dia suruh pergi kona hak depan, saya kona awal. Duk terkena tu. Saya kata, Tuan Haji, saya sampai maghrib dah ni. Tak apa malam ni baca Yasin dan 10 Syaban. Saya kata, baca apa habis lah 3 kali. Malam ni tak payah. Mereka kata, 2 minggu lepas saya tak pergi mengajar sebab pergi Kelantan mencuti dengan anak isteri. Tak kena mai, tak apa. Maka semalam, mula kuliah maghrib, 8.30, berhenti 9.30. Baik, isu yang saya nak bincangkan, perkara yang berkaitan itu juga.
bila kita mengaji, kita boleh terhindar daripada makan benda haram. Faham tak? Yang banyaknya kita duk kata, kenapa saya tak dapat? Yang kurang kita dengar, saya patut tak dapat. Ada tak gitu? Biasanya orang duk mengaku pada, kenapa saya tak dapat? Patut saya dapat. Yang jarang kita dengar, saya tak dapat. Kenapa mereka bagi? Faham tak? Ni saya kongsi sikit. Rasa lagi kitab, bawa dua-dua ni spare siap-siap kita baca kitab. Berlaku di Perak. Punca yang jadi macam ni, sebab abang si mati mengaji. Dan dia faham, cucu lebih kuat daripada abang. Cucu ni cucu apa? Cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Dia kata, Ustaz, saya patut tak dapat, tapi anak menakan nak bagi juga. Pelik kamu ni. Patutnya kamu kata, kenapa mereka tak bagi kat saya? Saya patutnya dapat. Yang kamu ni pula kata, saya patut tak dapat, mereka nak bagi juga. Sebab abang ni, dia tahu jalan cerita. Dia mengaji walaupun dia tak masuk periksa. Tak faham no? Ni saya duk pergi khusus ni. Ada pensyarah-pensyarah Melayu yang bidang mereka ekonomi, yang bidang mereka undang-undang. Mereka bukan bidang syariah. Pensyarah-pensyarah bila nak bercakap, dia tanya balik, ni macam mana fiqah ni? Betul yang saya cakap ke tak ni? Kita panggil Prof. Dia jangan panggil Prof, panggil nama ya. Kira orang tu bagus ya? Jangan panggil Prof, panggil nama saya cukup. Prof tu, saya duduk serumah dengan suami dia dulu, dia Mesir. Jadi dia pun malu. Nak cerita ni, dia bertanya saya, Ustaz, kami duk mai UUM ni, boleh jamak qasar tak? Saya kata, awak lah. Dok, kami duk sini ni, kan balik rumah, saya berulang. Boleh jamak qasar? Saya kata, bergantung kepada kamu. Kamu mai UUM hari apa? Kamu nak balik hari apa? Dia kata, kami mai hari Isnin, balik hari Khamis. Mai Isnin pagi, Isnin tak kira. Selasa baru kira. Selasa, Rabu. Khamis dah nak balik dah pukul 5 petang. Boleh jamak, boleh qasar. Cuma jangan jamak subuh dengan isyak. Faham tak? Juga subuh dengan lohak jangan dah buat jamak, pening habis. Okey, hari ni depa pi pula UUM. Saya balik. Esok saya pi pula, besok rasa saya tak balik kot. Sebab besok saya tak ada kuliah maghrib, saya saja nak abang lah. Saya kuliah maghrib hari Isnin tak ada. Jadi saya boleh duduk di rumah atau pergi ziarah orang. Hari Jumaat pun saya tak ambil kuliah supaya saya ada masa dengan keluarga. Okey, jadi hari ni pagi mereka pergi. Nak balik bila? Hari Ahad kan? Ahad. Ni malam ni Isnin betul tak? Isnin. Isnin, Selasa, Rabu. Khamis balik. Khamis tak kira. Boleh jamak, boleh qasar. Tapi kalau kamu mai hari Jumaat, balik hari Khamis, faham tak? Maka Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa tak boleh jamak. Mereka tanya balik, boleh jamak 3 hari kan? Hai, tak boleh, sebab dah niat lebih daripada 3 hari. Kenapa bertanya? Supaya solat sah. Ada pula perempuan pensyarah juga, Ustaz, saya turun darah sekian, selang sekian. Awak tanya, saya nak tahu saya kena semayang ke saya kena tinggal semayang? Hukum hakam. Yang si laki ni kata, Ustaz, anak menakan saya, bagi kat saya pusaka, ayah dia. Okey, saya rasa saya tak dapat. Lepas kata saya dapat.
cerita sikit macam ni. Ayah mereka mati. Ayah mereka anak ada 3. Sebenarnya anak mereka 4. 4 tu anak laki-laki hak besar sekali mati dulu. Dan dia menikah dan dia ada anak lagi. Kira yang mati ni ayah mereka mati, tinggal anak perempuan 3 orang, tinggal cucu lelaki seorang. Tu yang saya nak bang, saya tak dapat. Betul kamu tak dapat. Itulah mereka nak bagi juga kat saya. Bagus tak? Boleh tanda kalau ada anak perempuan ambil buat menantu kita. Sebab orang ni dia tak mau benda haram. Benda haram ni nak bagi tahu bila masuk dalam perut dia ganggu banyak benda. Saya cerita sikit nah. Ni benda ni nanti mai pula kot saya lupa. Si mati anak ada 2 orang aja. 2 orang. Saya pergi mengaji 3 jam, balik rasa kepala penuh. Ilmu saja-saja dapat. Pergi kena mengaji, kita pergi mengaji, kita kena bawa timba kosong. Kalau bawa timba penuh, tak boleh bawa balik ayak. Faham tak? Kita pergi sungai, bawa timba penuh ayak, bawa balik ayak. Ayak tu juga kena pergi tinggal timba ayak di rumah. Cerita dia macam ni, Ustaz. Abang saya ni dengan saya, kami anak 2 orang. Ayah kami anak 2 orang lah. Habis tu, ayah mak mati, abang saya ambil habis atas saya. Langsung tak bagi kat saya. Kesiannya. Abang sapu bersih, bendang getah semua ambil kat dia. Saya tak rasa apa. Habis tu, itulah sampai tak rasa Ustaz. Ustaz Wan Halim tanya, kamu ada anak tak? Ada. Ada apa orang? 3. Abang anak ramai tak? Ramai ke? Anak kamu ngaji okey tak? Anak saya semua masuk universiti. Anak saya semua berjaya. Anak saya kerja besar-besar. Saya kata tu, kamu dapat dah. Abang kamu anak ramai. Ramai. Kerja apa? Saya pun tak tahu, Ustaz Hak duduk dalam pun ramai. Hak sangkut dengan dadah pun ramai. Faham tak? Ustaz tu kata, tu sebab duk makan benda tak halal. Dia berhak 2/3, 1/3 adik dia tak bagi, dia makan habis. Tu anak dia jadi macam tu. Oh, kalau macam tu tak apa. Saya okey lah, anak-anak saya semua berjaya, anak apa lagi? Dia balik rumah 2 minggu, dia tak boleh tidur. Dia main jumpa pula, Ustaz, abang saya jadi macam tu, punca dia saya, Ustaz. Awak pula punca kamu. Kau tadi yang cerita dia makan harta kamu, Ustaz. Saya kena zalim. Abang saya ambil harta saya. Saya tak berhenti doa, Ustaz. Ya Allah, tunjukkan sesuatu kat abang saya. Dia makan harta saya. Ya Allah, timpakan dia sesuatu, ya Allah. Dia makan harta saya. Ustaz tu jawab, kamu kena zalim, doa kamu tak ada hijab. Tengok apa jadi kat abang kamu. Anak-anak dia rosak habis. Tu mai ada apa? Ustaz, tolong saya boleh tak? Saya tak mau abang saya masuk neraka. Dia nak apa-apa? Tolong urus, Ustaz. Semua pusaka ayah mak saya bagi kat dia berhabis. Saya redha, saya bagi. Saya nak dia syurga, saya nak saya syurga. Payah cari dah orang jenis macam tu. Kita rasa apa? Mampu pergi ke hang. Akak aku sikit pun tak bagi. Noh? Okey. Baik. Malam ni ikut aturan kitab apa? Fiqh ke apa? Semayang ayat tu. Okey. Muka surat 1000 berapa? Ha? Anak murid yang tak penting tahu muka surat berapa? Ha? 1089? Ha? 1044? Oh. Baik. Yang bawah ke yang atas? Atas sana.
Pembahagian hijab kerana seseorang individu. Ni tajuk ni agak berat sikit. Saya nak cerita sikit. Bila orang main cerita kat saya ataupun kat hakim, jaga hakim-hakim silap. Mari masa duk makan dengan Ustaz Wan Halim, dicerita kesilapan hakim. Saya pun tambah juga kesilapan hakim. Contoh dia macam ni lah, ni kita kongsi lah. Seorang hakim setabak negeri mana, dibawa kes faraid kat dia. Yang mati tinggal ayah dan tinggal mak kepada mak dia. Faham tak? Si mati tinggal ayah dan mak kepada mak dia. Contoh tu Iyas, ayah nama Isa, mak kepada mak nama apa? Bukan mak pada mak. Sopiah. Nama lama. Soalan, mak kepada mak tu, mak nama apa pula mak? Nama kampung. Orang belah-belah Tasik Golgok macam tu nama tu. Sa'dia, Sopiah. Baik, soalan, Sopiah dapat tak pusaka? Si mati, betul Iyas, tinggal Isa. Mati tinggal Isa. Anak isteri tak ada. Isa, Sopiah. Hakim bagi tahu Sopiah tak dapat, pusaka semua dapat kat Isa. Faham tak? Benda itu bocok sampai kat saya. Faham tak bocok? Faham tak bocok? Sebelum keluar keputusan, benda tu peguam tahu. Peguam awak kes tu, dia tahu. Bila bocok punca bocok, saya suka kacau orang. Faham tak kacau? Kacau. Kadang keluar lebuh raya dulu, kat tu ada orang duk jaga kan. Saya tanya dia, nama siapa boh? Nama dia Asnani. Dia kata Pak Menakan. Tu Imam. Saya tak tanya apa Pak Menakan tu kerja apa. Tu Imam. Saya tanya, tahu tak mana apa? Tahu? Mana apa? Dia kata, gigi-gigiku. Asnani tu gigi-gigiku. Mengusik macam tu lah. Betul. Orang belakang mai, saya belah api. Faham tak ni? Saja nak abang nama dia mana gigi. Ada pula kadang nama wanita India. Kat dia dah ni. Saya tak bagi salam lah India. Kan saya tanya, kenapa pakai sarung tangan? India, perempuan. Dia tak kesian kat orang Islam. Mereka nak pergi semayang, bagi duit kat saya bagi duit siling, pegang tangan mereka tersentuh, batal ayat semayang dia. Ya Allah, kamu tahu mana? Saya tahu sikit-sikit. Sentuh tangan laki-laki batal ayat semayang. Oh. Kan, hari lain pula saya tanya pula laki-laki, ada peraturan kau kena pakai sarung tangan? Tak ada kan? Saja India tu nak buat macam tu. Faham tak ni? Bila balik hari lain pula, saya pergi cari India tu pula. Lah, sarung tangan tak pakai. Dia tak basuh. Loh, awak tak pakai? Basuh. Tu hukum hakam. Bila saya rajin mengusik peguam tanya soalan. Saya kata, hakim tu silap tu. Sebenarnya, mak kepada mak 1/6. Ayah 5/6. Hakim tu silap, dia bagi semua dekat ayah. Habis tu, tapi Ustaz, kami tak berani nak tegur hakim. Tak berani. Hakim, Ustaz, tak berani. Saya tapi tegur. Abang kat hakim, saya nama Fauzi Tahir, tegur. Hakim kira silap. Tak apa. Abang join nama saya, tak apa. Saya bukan ada kepentingan apa-apa nak pecat, mana bolehkan saya kerja di mahkamah. Dia abang. Dan hakim menerima teguran tu.
dan dia betulkan keputusan mak pada mak 1/6 ayah semua. Hasilnya tulisan hakim tadi tidak dibicara semula sebab tulisan tu betul. Kalau dia tak mau ubah apa jadi? Orang bicara semula, hakim akan dikatakan ralat dalam berikan keputusan sebab hakim ni dia tak faham bahawa ayah dia tidak boleh menghalang mak kepada mak. Mak kepada mak tu ialah mak mentua ayah kita. Faham tak? Faham? Tu nak buat cerita hukum dia macam tu. Contoh. Yang mati kahwin tak? Tak kahwin. Dia berapa beradik? Dia 3. Salah seorang dia mati. Tinggal 2 orang ni. Tinggal 2 orang ni. Habis tu? Jadi kami 2 orang je lah. Yang ketiga tak ada. Kami 2 beradik je lah yang tinggal. Mereka lupa bahawa yang mati tu dia ada abang 1 mak, lain pak. Dia lupa. Kadang dia tak tahu. Si mati ada abang 1 mak, lain pak, dan ada adik atau abang 1 pak, 1 mak. Hak 1 pak 1 mak tu perhabis, hak yang abang sebelah sana 1 mak tu dapat. Dia papi kata tak ada. Belah sana dapat 1/3. Punca jadi macam tu sebab tak jelas faham dalam kepala. Dalam faraid ni ada waris kuat, ada waris lemah. Faham tak? Ada waris kuat, ada waris lemah. Hak yang lemah tak dapat bila ada waris kuat. Perasan tak? Ni buat ni tanya ni sepupu Dr. Syihab. Ada abang adik kakak tak? Depa duduk Terak Batu ke? Depa duduk mana? Abang adik kakak KL, Mahfud duduk mana? Duduk Terak Batu. Hak lain-lain? Baik. Adik-beradik berapa orang? Berapa? 5-6 orang. Hamba 1, 5-6 orang. Katalah 6. Ada yang mati tak? Ada yang mati. Dapat pusaka? Kalau tak dapat, sebab yang mati tu ada anak lelaki-lelaki. Tu yang tak dapat. Tapi kalau yang mati tu anak lelaki-lelaki tak ada, dapat pusaka. Kenapa tak dapat? Anak lelaki kuat daripada abang, adik, kakak. Perasan tak? Tok Wan kita mati, kita tak dapat pusaka. Sebab Tok Wan kita mati, Tok Wan kita ada ayah kita, Tok Wan kita ada pak menakan kita. Tu anak Tok Wan kita. Dia ada kuat, dia ada lemah. Hak ni tajuk kita nak. Tajuk ni kalau tak faham, tak boleh jadi hakim. Pembahagian hijab kerana seorang individu, maksudnya ada orang tak dapat sebab ada orang lain yang lebih layak. Faham tak? Contoh dia macam mana? Cucu daripada anak laki-laki tak dapat kalau si mati ada anak laki-laki. Faham? Sebab misal Dr. Ilyas kalau mati, abang dia kakak seorang tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab ada Nuruddin. Betul Nuruddin kan? Nuruddin tu anak lelaki tunggal, menyebabkan abang adik kakak semua tak dapat. Nanti contoh kalau ada anak perempuan mati seorang, okey, pak-pak menakan semua tak dapat disebabkan yang mati ada adik lelaki. Adik lelaki kuat daripada pak menakan. Bahkan nak beritahu, kita mati, kita ada adik. Adik tu dengan kita tu sama-sama umur 70 lebih dah. Yang mati ada cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Adik, kakak, abang tak dapat. Hatta habis pergi kat cucu. Awak jadi macam tu. Sebab dia punya tertib susunan dia macam tu. Hijab kerana seorang individu terbahagi pada 2. Hijab pengharaman. Apa dia hijab pengharaman?
hijab yang daripada dapat tak dapat langsung. Oh, kita buat misal sikit Baik, sini ada tak siapa-siapa ada anak perempuan saja? Ada tak? Ada siapa ada anak perempuan saja? Tak ada? Ada? Ada anak perempuan? Siapa-siapa yang anak lelaki tak ada perempuan belaka. Bila dia mati, abang adik kakak dia dapat. Isteri dia 1/8, anak perempuan 2/3. Baki pi kat abang adik kakak. Tapi bila bini mati, kalau menikah pula, dapat anak lelaki-lelaki, abang adik kakak tak dapat apa. Tu kadang-kadang bila nak menikah, mereka kata, hang tak hidup menikah, hang tak malu. Tua dah menikah apa lagi. Sebab tu, kenuri kahwin, orang tak letak gambar bapak dengan mak pengantin bawah. Sebab apa tak letak? Lepas tu kenuri kahwin ada letak gambar. Ada kata gambar mak dengan ayah. Gambar anak kan? Sebab apa tak buh? Kalau buh orang kan silap, menikah pula. Jadi bila kita ni nak menikah pula, abang adik kata menikah apa lagi sebenarnya lepas tak lagi menikah, takut dapat anak lelaki-lelaki. Dapat anak lelaki-lelaki, abang adik kakak tak dapat apa. Kenapa? Sebab anak lelaki-lelaki kuat daripada abang adik kakak. Anak perempuan lebih kuat daripada kakak dengan adik. Tu contoh. Satu lagi nama dia hijab pengharaman. Hijab pengharaman daripada dapat tak dapat langsung. Siapa dia dapat tak dapat langsung? Banyak. Cucu perempuan. Si mati tinggal cucu perempuan. Daripada anak lelaki. Rupanya si mati ada anak lelaki-lelaki. Maka cucu perempuan tak dapat. Kenal tak Ustaz Sarbini? Pernah dengar tak? Tahu ya? Kenal. Saya kata kat dia, saya marah kat Ustaz. Baru ni Ustaz Hasan Razak meninggal. Kenal tak? Hasan Razak, Ustaz Hasan Razak almarhum. Adik dia Roslan, kahwin kau ipar saya. Ustaz Afnan panggil kat saya Pak Teh. Dia duduk bang ke orang saya yang pak mendakan, kita rasa kembang lah sikit kan. YB kata kita pak mendakan. Menanya kan, sebenarnya Ustaz Hasan Razak pak mentua Ustaz Afnan. Ustaz Hasan ada adik nama Roslan. Roslan tu kahwin dengan kak ipar saya, tapi orang panggil Pak Teh belaka lah. Faham tak? Ada contoh ni. Bila yang mati tu ada anak perempuan pada anak lelaki, dia dapat setengah. Tapi bila yang mati ni ada anak lelaki-lelaki je, tak dapat langsung cucu ni. Cucu yang asal setengah, bila si mati ada anak lelaki-lelaki, tak dapat. Faham tak? Dalam duk belah cucu. Ni siapa dia ni? Ni cucuku. Cucu macam mana? Cucu ni dia anak kepada anak lelaki-lelaki aku. Anak lelaki-lelaki aku mati dah. Anak aku ada seorang tu lah, mati dah. Ni cucu aku. Cucu hak perempuan tu dia dapat setengah kalau tok wan ni mati. Tapi kalau orang duk menikah, dia pergi menikah juga. Ustaz Sarbini dia kata kat dia, saya marah kat Ustaz. Marah sebab apa? Orang main solat jenazah. Ustaz punya pasal. Dia duduk teka awak. Ustaz punya pasal saya marah. Marah apa? Anak saya abang dah kat dia. Pi sekali Mesir, balik sekali ayah takkan bagi balik. Faham tak? Sebab dia berkawan dengan anak ustaz kan? Anak ustaz balik, dia nak balik juga. Anak ustaz punya pasal. Faham tak? Anak saya balik punca anak ustaz. Sebab apa? Sebab dia nak balik, anak saya pun nak balik juga. Faham tak ni? Abang kata marah je lah, bukan marah pun, tapi geram juga lah kan. Tak mau bagi anak balik. Baik. Nak cerita dia tak mana? Saya jumpa pula dengan ex
imam Masjid Kampung Banggul, Pokok Senar. Saya kata, ni imam. X dah Ustaz. Ustaz Semini kata, ni abang saya. Saya kata, saudara mohon Abang? Abang saya. Dua-dua, ni abang saya. Betul ke? Ha? Ni hat tepi saya ni, anak menakan saya. Dia anak abang saya. Anak menakan dengan pak menakan selisih setahun. Berlaku tak? Bila Tok Wan ni menikah pula, dapat anak laki-laki. Anak laki-laki dapat ke semua harta dia. Cucu ni tak dapat langsung. Faham tak? Kesian tak? Tak apalah tak dapat. Bagilah masa hidup. Kalau ada isteri baru, dapat 1/8. Hijab pengharaman ialah menghalang seorang daripada menerima pusaka sama sekali. Contohnya anak laki-laki menghalang anak laki-laki kepada anak laki-laki. Faham tak? Anak laki-laki dia menghalang anak laki-laki kepada anak laki-laki. Maknanya cucu tak dapat masa kita ada anak laki-laki. Walaupun cucu tu muda daripada, walaupun anak menakan anak muda daripada pak menakan. Faham tak faham? Berlaku pak menakan saya nama Osman duk pitakat sotong ikan di laut. Anak dia yang bongsu sekelas dengan cucu sulung dia. Faham tak? Anak dia yang bongsu sekelas dengan cucu dia yang sulung. Duk sekelas. Ni adik. Adik bukan adik. Ni anak menakan. Dia panggil apa kan hang? Maksud. Faham tak? Sebab orang dulu-dulu menikah muda. Maka anak dara menikah, anak tuana menikah, pak pun anak duk dapat lagi, anak pun dapat anak lagi. Lah ni payahlah menikah sampai umur 30 dah. Baik, yang kedua, hijab pengurangan. Daripada dapat, jadi dapat sikit. Contoh, dengar elok ni. Hijab pengurangan ialah menghalang seorang daripada menerima sebahagian hak pusakanya. Contohnya, pusaka suami dikurangkan daripada 1/2, Arab panggil nisfu, kepada 1/4, Arab panggil robok, jika isterinya punya anak. Faham tak? Tak faham. Contoh lama selalu saya buat misal ni lah. Kenal Datuk K tak? Datuk Khalid Mat Jiwa kan? Kenal tak? So, isteri dia nama apa? Siti Nurhaliza. Dulu tak pakai tudung kan? Lah pakai tudung dah kan? Seronok tak tengok isteri Datuk K pakai tudung? Baguslah. Saya pun minat lagu-lagu Siti. Lagu dia, orang kata apa, jenis-jenis agama, bangsa, jenis-jenis lagu dia tak merapu. Faham tak? Kira-kira kalau naik kereta, Siti menyanyi, habis dia menyanyi, baru keluar kereta. Sebab lagu dia sedap. Ingat tak? Siti dulu, dia pernah pergi UK, pergi Australia dengan Datuk K. Datuk K naik motor jatuh. Saya kata, kalau mati, Siti akan dapat 1/8. Kalau kok mana pun dapat 1/8, sebab Datuk K ada anak dengan bini lama. Tapi jaga, kalau Siti meninggal dunia, Datuk K dapat setengah. Sebab Siti masa tu tak ada anak. Tapi bila Siti ada anak seorang, lah dah 2 orang, maka kalau Siti mati, Datuk K dapat 1/4. Kenapa banyak jadi sikit? Sebab Siti ada anak. Biasanya anak isteri adalah anak suami, tapi kadang berlaku anak isteri adalah anak tiri suami. Faham tak faham? Tu contoh. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Golongan yang tidak dihijab dengan hijab pengharaman ni, siapa dia? Ada rupanya manusia yang
tak pernah tak dapat 5 orang. Bila kita kira 6, sebenarnya 5. 5 ke 6? 6. Tapi dalam satu masa 5 orang. Faham tak? Suami isteri tu dia kena salah satu. Dengar lah kau tak faham ni. 5 orang ni ke semua orang yang kita sayang, orang yang berjasa. Siapa dia mereka tu? Terdapat 6 golongan yang tidak akan dihijab, dihalang daripada pendapat pusaka dengan hijab pengharaman mereka, ialah bapa. Bapa ada jasa tak? Bapa ada jasa tak? Kadang bapa makan pun tak cukup nak bagi anak mengaji. Kadang handphone kan, sampai nombor handphone pun tak nampak awak nak bagi anak mengaji. Baju seluar ayah mak kadang-kadang tak bertukar sebab bagi anak mengaji. Kadang orang tanya, tu Tok Wan hang ke? Bukan Tok Wan, ayah aku. Awak jadi macam tu. Dia kerja di laut tu yang nampak tua sangat. Tu siapa dia? Tok Wan ke? Ayah ke? Ayah apa? Tu laki aku. Faham tak? Laki aku. Jadi nak cerita dia, bapa ada jasa tak? Bapa kok mana pun dapat. Kadang bapa 1/6. Si mati ada anak laki-laki. Kadang 1/6 campur baki. Si mati ada anak perempuan. Kadang bapa dapat ke semua harta. Si mati tak ada anak. Jasa ayah ada tak? Kadang gaji tak ada sentuh. Tak ada sentuh. Apa dia kemarin bersalam dengan anak. Isteri kata pergi salam dengan ayah. Dia salah yang kahwin hari tu ni. Saya bagi duit ke anak tu 2 kali. Dalam kereta orang-orang berkat bunyi lah. Saya kata, apa tahu tak sebab apa ayah dah bagi duit ke anak yang kahwin dah. Apa tahu tak sebab apa? Anak tu dia terasa dengan saya. Puncanya dia mengaji, dia banyak pakai duit sendiri. Dia tak minta, saya tak bagi duit. Dia tak minta, anak-anak lain rajin minta. Dia tak minta, saya tak bagi duit. Lama-lama dia bunyi kat mak dia. Dia kata, Kak Ngoh ni YD tak bagi duit. Lain-lain YD bagi sebab mereka minta. Law ni saya duk bagi duit, rajin bagi ke dia. Faham tak? Nak cover bagi saya, silap saya lah. Dia pula tak minta. Punca tak minta sebab dia tunjuk kat saya dia ada duit. Saya duk kira pusaka susah sangat, iPad tak ada, dia beli iPad kat saya. Saya nak pergi berjalan mana-mana, sewa apa homestay kat jadi, dia tolong bayar sewa. Nak kenuri pun dia bagi duit juga. Budak ni duit banyak lama-lama bunyi. Bila bunyi kita kena cover. Soalan, kenapa bagi duit kat anak? Sayang anak tak? Sayang anak tak? Sayang. Yang pertama bapa, ibu. Semalam anak saya yang kecil, dia nak tidur, dia main salam, dia peluk mak dia. Saya dia tengok buat duk. Anak perempuan, darjah 5. Saya tahu boleh buat perangai tu no. Kan? Salam dengan ayah. Ayah ada jasa tak? Ada. Jadi anak laki-laki buat kerja upah tak? Anak laki-laki saya kalau buat kerja, dia tak berani minta upah. Kalau minta upah dapat, tapi dapat sikit. Kalau tak minta upah, dapat banyak. Lah nak minta tak? Kadang makin atas periksa banyak. Nak salin, nak campur markah, saya suruh kat anak. Faham tak? 1 retas periksa, saya bagi RM1. Kalau tak minta, saya akan bagi 100. 100 itu 50 orang, 60 orang saya bagi 100. Tapi anak tu bunyi, mustahil campur markah periksa, ada upah tak? Saya bagi 50. Cadang nak bagi 100. Faham tak? Jadi anak tu dia sebab salah. Tak minta.
takut tak dapat. Kalau minta dapat sikit. Isteri saya kata, minta apa-apa. Kalau tak minta, memang dia dah bagi 100, minta dapat 50 pada muka. Dah tak minta takut tak dapat. Kenapa kita biasa dengan anak-anak? Alah, anak kita. Ibu tak pernah tak dapat. Anak lelaki tak pernah tak dapat. Anak perempuan tak pernah tak dapat. Lagi satu, suami dan isteri. Suami dan isteri ni nak beritahu, dia kena salah satu. Jasa isteri ada tak? Jasa suami ada. Ni saya ni, sampai telur ayam saya tak tahu berapa ringgit. Berapa lah telur ayam. Sebab saya tinggal duit, isteri beli. Saya tak ada nak beli. Jasa isteri banyak. Banyak. Saya pergi no UUM. Kenapa balik? Sebab terlupa bawa baju. Kentola apa pun tak bawa. Nak duduk di hotel ke mana? Sampai balik rumah nangkap barang. Astaghfirullahalazim. Beg pakaian lengkap nak duduk 2 hari. Saya tahu buat tak abang. Tak. Tangkap tak tengok. Rupanya saya pi tu baju siap dah. Mananya ada jasa. Orang prepare siap dah. Tak biar duduk balik dah. Duduk berapa hari pun. Baju semua ada. Awak tak abang. Awak tak tengok. Ada jasa? Ada. Faham tu noh? Jadi macam tu. Jadi kita berhenti situ. Nanti kita bincang pula. Bawah tak baca lagi. Selain daripada mereka boleh dihijab dengan hijab pengharaman. Hak lain-lain memang kadang-kadang tak dapat. Sebab apa aku tak dapat? Sebab apa cucu tak dapat? Sebab Tok Wan nikah pula dapat anak lelaki-lelaki. Cucu tak dapat. Cucu perempuan dia akan dapat setengah kalau si mati tak ada anak perempuan. Tiba-tiba dapat anak perempuan. Cucu perempuan pada setengah dapat 1/6. Kita mengaji bagi faham sikit-sikit. Periksa tak ada. Faham tak? Periksa tak ada tu kira okey tak? Okey ya, okey dah. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ij'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana mi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin balik dulu nah sebab dah jamak dah qasar dah. Okey.